Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, tiada calon khusus untuk poster boy pilihan raya negeri Kedah. UMNO akan dapat tawan Terengganu. Anak Muhyiddin pula akan diseret SPRM. Kapten tentera tegur pakaian Sanusi. MDV dalam satu kenyataan memaklumkan pelantikan Ahli Parlimen Subang Wong Chen berkuat kuasa 24 Mei. Ahli Parlimen PKR itu telah dilantik sebagai pengerusi Buka Eksekutif Malaysia Debt Venture. Katanya memadamkan pengalaman dan kepakaran luas Wong Chen, MDV yakin di bawah kepimpinannya, MDV akan terus memajukan syarikat teknologi dan syarikat baru Malaysia untuk manfaat negara. Difahamkan Wong Chen menggantikan Khairul Azwan Harun yang tempoh perkhidmatannya berakhir pada 31 Disember 2022. MDV adalah anak syarikat Menteri Kewangan dan sebuah agensi di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ditubuhkan pada tahun 2002, syarikat itu menyediakan kemudahan pembiayaan yang fleksibel dan inovatif untuk membangunkan sektor teknologi maklumat dan komunikasi yang telah dikenal pasti dan diberi keutamaan untuk kerajaan sebagai pemangkin kepada pertubuhan negara. Sementara itu, Ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zizin pula dilantik sebagai pengerusi Teknologi Depository Agency, sebuah agensi di bawah Kementerian Kewangan. Dalam laporan agensi itu memaklumkan pelantikan Ahli Parlimen PKR itu berkuat kuasa 15 Mei. Katanya, semoga dengan pelantikan ini akan dapat memberi aspirasi kepada TDA dan memacu pembangunan teknologi dan industri ke arah objektif dan sasaran negara selaras dengan mandat dasar-dasar peroleh yang ditetapkan. TDA ditubuhkan untuk mengurus, mentadbir dan memantau semua pelaksanaan aktiviti program kolaborasi industri di Malaysia untuk memastikan ia mematuhi proses dan keperluan seperti yang ditetapkan dalam rangka kerja pengurusan ICP Malaysia. Sementara itu, bekas Ahli Parlimen Kapar, Abdullah Sani Abdul Hamid dari PKR dilantik untuk mengetuai Tekun Nasional. Tekun Nasional adalah sebuah agensi yang ditugaskan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada perniagaan bumi putera di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yeow menyalurkan RM500,000 bagi menampung kos berkaitan operasi mencari dan menyelamat Muhammad Hawari Hashim yang dilaporkan hilang selepas berjaya menawan Gunung Everest sejak Jumaat lalu. Ia diumumkan oleh Kun Yeow yang meluangkan sedikit masa ketika melawat keluarga pendaki berkenaan di Kampung Pematang Kerai Besar di Kepala Batas. Kun Yeow berkata sumbangan itu diputuskan melalui mesyuarat kerajaan negeri yang sebelas suara bersetuju dalam meringankan beban kos SAR Muhammad Hawari. Ketika lawatan itu, Kun Yeow juga menjelaskan kepada keluarga Muhammad Hawari mengenai inti sesi tadi sidang pada Selasa bersama-sama Ketua Misi Ekspedisi Malaysia ke Gunung Everest Azim Afif Ishak mengenai operasi SAR Muhammad Hawari yang ditetapkan. Muhammad Hawari yang menyertai misi pendakian Gunung Everest dilaporkan hilang sejak Jumaat lalu. Beliau yang juga orang kurang upaya pendengaran dipercayai hilang selepas berjaya menawan puncak tertinggi dunia itu pada 18 Mei. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Kedah, Datuk Wira Mahfuz Omar berkata, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak akan menamakan poster boy untuk Kedah dalam pilihan raya negeri akan datang. Beliau sebaliknya memaklumkan semua calon yang bertanding dalam gabungan PHBN merupakan poster boy. Katanya, terserah kepada Kebawah Duli Sultan Kedah untuk melantik siapa yang akan menerajui kerusi Menteri Besar Kedah selepas pilihan raya nanti. Mahfuz juga berkata semua penyokong dan pemimpin PH dan BN menerima semua keputusan pimpinan pusat dalam menentukan kerusi mana yang akan ditandingi dan siapa calonnya. Katanya apabila pihak pusat telah membuat keputusan mengenai kerusi yang akan dipertandingkan menjelang pilihan raya negeri Kedah tidak lama lagi, semua parti harus akur dan mendukung kerjasama keputusan tersebut. Demi masa depan negeri Kedah, semua pihak harus menerima apa jua keputusan mengenai kerusi yang akan ditandingi. Selain itu, tegasnya, cabaran yang sedang dihadapi oleh rakyat negara ini begitu serius iaitu propaganda ekstrim yang dilakukan secara agresif dengan menyebarkan fitnah, adu domba serta isu agama dan fahaman sempit bagi menimbulkan kebencian. Mahfuz turut menyarankan agar semua pihak tidak harus dibayangi dengan keputusan PRU yang lalu. Sebaliknya mencipta kemenangan negeri Kedah bagi memastikan seiring dengan kerajaan perpaduan peringkat pusat.
Ketua UMNO Bahagian Kuala Nerus, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman memberi amaran kepada PAS usah terlalu yakin dapat menawan kesemua 32 kerusi Dewan Undangan Negeri di Terengganu pada pilihan raya negeri tidak lama lagi. Beliau berkata walaupun mereka berjaya memenangi kesemua kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-15 lalu, namun ia bukanlah jalan mudah untuk mereka mengulanginya. Katanya Barisan Nasional dan UMNO sudah bersiap sedia dan mengambil pedoman atas apa yang berlaku pada PRU14. Katanya jangan hari ini pihak PAS terutamanya merasa yakin walaupun mereka dapat ambil 8 kerusi parlimen. Tetapi dengan terlalu yakin tidak semestinya mereka dapat 32 DUN ini. Saya yakin dan percaya bahawa apa yang pernah berlaku pada 2004 dulu akan berulang dalam PRN ini. Sebelum ini PAS Terengganu optimis untuk menawan 10 kerusi DUN yang kini dikuasai BN menerusi PRN akan datang. Pesuruhjaya PAS Terengganu Datuk Hussein Awang berkata, menerusi sasaran itu juga pihaknya yakin dapat mengekalkan pentadbirannya sekaligus menambah bilangan kerusi DUN. Pada PRU14 lalu, BN Terengganu berjaya memenangi 10 daripada 32 kerusi DUN, manakala PAS pula menawan 22 kerusi. Terdahulu 6 negeri mencapai persetujuan untuk membubarkan DUN masing-masing pada tempoh 2 minggu terakhir Jun bagi memberi laluan kepada PRN masing-masing. Seorang ahli perniagaan dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang pegawai SPRM dihadapkan ke Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan rasuah yang melibatkan dakwaan dorongan untuk tidak menahan anak bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Datuk Roy yang nama sebenarnya Muhammad Rashidi Muhammad Said dan Muhammad Hussein Muhammad Nasir membuat pengakuan tidak bersalah dan meminta dibicarakan terhadap pertuduhan bersama yang menyebut anak kepada pengerusi BN Fakhri Yassin Mayadin. Satu pertuduhan didakwa meminta wang tunai RM400,000, manakala pertuduhan kedua disebut menerima tunai RM240,000. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di 2 restoran berasingan di Kuala Lumpur antara 5 dan 6 Mac awal tahun ini. Jika sabit kesalahan bagi mana-mana 2 pertuduhan di bawah Seksyen 16-A Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama, maka Hussein dan Rashidi boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun. Denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah yang terlibat dalam kesalahan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Hakim Azura Alwi kemudian membenarkan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Seksyen lain di Kuala Lumpur dengan Hussein dijangka menghadapi satu lagi pertuduhan. Pada 13 Mac, Datuk Roy ditahan selepas menyerah diri kepada SPRM selepas dia dikehendaki untuk membantu siasatan kes skim jana wibawa. Dia kemudian dikenakan perintah reman beberapa kali oleh Mahkamah Magistrate. Pihak berkuasa setakat ini sudah mendakwa 3 ahli politik termasuk bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan berhubung skim jana wibawa. Bekas tentera berpangkat Kapten Bersara Muhammad Yahya menegur Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Magno disifatkan sebagai memalukan Angkatan Tentera Malaysia apabila datang ke Majlis Pelancaran 523 dengan berpakaian tentera laut di Raja Malaysia. Katanya awaklah Sanusi pakai lagu tu buat malu tentera saja. Mana ada pegawai tentera badan dengan BMI macam itu pergi majlis rasmi. Apa kata pegawai-pegawai tentera asing yang menjadi tetamu majlis itu melihat badan tentera kita? Itu kerupa badan tentera Malaysia. Kalau ada yang macam tu, kami bagi duduk belakang-belakang, malulah. Sanusi satu-satunya pemimpin politik yang datang ke majlis perasmian 5 dengan pakaian tentera tidak sebagaimana pemimpin lain. Ia telah menarik perhatian pelbagai pihak dan menjadi bahan bualan hangat para netizen di sosial media. Bagi lagi seorang bekas tentera, Menteri Besar Kedah itu memalukan TLDM di dalam satu majlis bertaraf antarabangsa. Katanya mengikut sejarah 5, belum ada lagi ahli politik mengenakan pakaian pegawai tentera di upacara perasmian. Acara ini katanya bertaraf antarabangsa dan disertai oleh pegawai-pegawai tentera pelbagai negara. Katanya walaupun diberi gelaran Laksamana Kehormat oleh kerajaan terdahulu, tetapi dari segi protokol ianya tidak sesuai dan akan memalukan ATM sendiri. Saya yakin ramai veteran tentera terutama TLDM akan merasa malu kerana belum wujud lagi pegawai atasan yang gagal BMI. Pegawai-pegawai tentera antarabangsa akan mempersoalkan bagaimana seorang yang gagal BMI boleh menyorong uniform pegawai dengan pangkat Laksamana Pertama. Katanya pihak penganjur sepatutnya mengeluarkan garis panduan supaya perkara yang memalukan ini tidak akan berulang lagi di masa hadapan. Sebelum ini, Sanusi mendakwa beliau dihalang oleh pihak tertentu dari datang ke Majlis Anjuran Kerajaan Persekutuan termasuk Perasmian 5 di Langkawi. Namun semalam beliau datang dengan pakaian TLDM. Sekian berita pagi di TV pada hari ini.
Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.